Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama memulakan majlis ilmu kita dengan kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Kita hadiahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada seluruh kaum qarabahnya, dan tidak ketinggalan juga kepada seluruh sahabat handainya, dan juga kepada orang-orang yang sangat disayangi oleh kita dan mereka sangat menyayangi kita, tetapi mereka sudah pun pergi meninggalkan kita, yang mungkin terdiri pada kalangan ibu ataupun bapa kita, saudara mara kita, tuan-tuan guru kita, dan juga kepada seluruh kaum muslimin dan kaum muslimat yang sudah pun pergi meninggalkan kita. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka dan mengampuni kita semua. Kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan urusan mereka dan juga urusan kita, dan kita mohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala membangunkan mereka dan membangunkan kita sebaris daripada kalangan golongan salafus salih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Syahadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala habibihil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin wa ba'. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Ya Allah, tiada kemudahan kecuali apa yang kau jadikan ianya mudah, dan engkaulah yang menjadikan perkara yang sukar jika engkau hendaki dengan kemudahan. Yang saya hormati, yang berbahagia Datuk Tuan Pengerusi kita, yang saya hormati barisan ahli jawatan kuasa, dan seterusnya kepada seluruh para asatiz wa asatizah, tuan-tuan imam, dan seterusnya kepada seluruh muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang saya hormati dan kasihi sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, walaupun kita dikekang dengan pelbagai kekangan, walaupun kita diuji dengan pelbagai ujian demi ujian, walaupun kita diancam dengan pelbagai ancaman demi ancaman, tetapi kita masih lagi dapat memberikan keutamaan daripada sekalian perkara-perkara yang utama. Tidak ada satu perkara utama yang lebih diutamakan di sisi Allah Subhanahu wa taala melainkan perkara yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baru sahaja selesai menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah, kemudian seterusnya kita meletakkan diri kita pula di dalam satu lagi kefarduan, iaitulah kefarduan menuntut ilmu. Ingatlah seperti mana yang dirakamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang betapa besarnya, betapa hebatnya ganjaran bagi orang-orang yang meletakkan dirinya di dalam majlis-majlis ilmu. Seperti mana yang dirakamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Barang siapa yang mengadakan satu jalan untuk ia menuntut ilmu, untuk ia mencari ilmu,
untuk ia hadir dan duduk di dalam majlis-majlis ilmu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mempermudahkannya baginya satu jalan untuk ia menuju ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, hampir beberapa bulan saya tidak dapat menghadirkan diri, di mana ia tidak lain dan tidak bukan disebabkan kerana kita semua sedang berhadapan dengan pelbagai kegawatan. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, kita sedang berhadapan dengan kegawatan ancaman pandemik COVID-19 yang semakin hari semakin tinggi kadar jangkitannya dan juga melibatkan semakin tinggi kadar kematiannya. Bukan itu sahaja, malahan kalau kita lihat, kita juga sedang berhadapan dengan pelbagai kegawatan sampingan yang lain. Seperti mana kalau kita lihat, kita juga sedang berhadapan dengan kegawatan ekonomi, kita juga sedang berhadapan dengan kegawatan politik dan juga pelbagai kegawatan yang lain. Semuanya tidak lain dan tidak bukan, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, kita perlu letakkan bahawa semua kegawatan ini semuanya adalah merupakan perancangan dan juga di atas keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, ma asaba min musibatin illa biiznillah. Apa sahaja musibah yang menimpa ke atas diri manusia itu tidak akan berlaku illa melainkan dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah terbaca di dalam satu kisah yang mana pernah berlaku di Jazirah Arab, iaitu rebakan wabak kolera yang menyebabkan ramai daripada penduduk Jazirah Arab yang meninggal dunia. Maka pada waktu itu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang wabak itu. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya yang sangat mulia itu telah bersabda, fa akhbaraha annahu kana 'adzaban yab'atsuhu Allah ta'ala 'ala man yasha faja'alahu Allah rahmatan lil mu'minin. Baginda Rasulullah SAW bersabda, wabak itu, penyakit itu, ia adalah merupakan azab daripada Allah bagi sesiapa yang dia kehendaki. Namun ia juga adalah merupakan rahmat Allah bagi manusia yang beriman kepada aku. Ini nak menggambarkan kepada kita bahawa daripada satu sudut seolah-olah bahawa ia adalah merupakan malapetaka. Daripada satu sudut kita melihat bahawa ia seolah-olah adalah merupakan musibah. Tetapi bagi orang-orang beriman, ia melihat daripada satu sudut yang lain, seperti mana yang dirakamkan oleh sabdaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, sebenarnya setiap musibah itu daripada satu sudut yang lain, ia adalah merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Lalu perkara ini diajukan, ditanya oleh para sahabat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah yang dimaksudkan rahmat? Sedangkan kalau kita lihat, apabila muncul sahaja wabak menyebabkan berlakunya kematian, bukankah ianya itu adalah merupakan malapetaka? Bukankah ianya itu adalah merupakan satu bencana? Lalu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, iaitu jika sekiranya seseorang itu apabila ditimpa dengan musibah lalu ianya sabar, bukan sekadar ia sabar, malahan ia redha dengan apa yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu, dan lalu ia terus meletakkan pergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tidak berbelah bahagi. Lalu jika sekiranya ia mati, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkatnya setingkat daripada orang-orang yang mati syahid. Masya-Allah.
Jadi nak menggambarkan kepada kita di sini bahawa sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah, kita perlu letakkan bahawa setiap segala sesuatu itu ia adalah merupakan musibah, dan juga ianya juga adalah datang daripada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika sekiranya kita redha dengan ketentuan itu, jika sekiranya kita sabar dengan apa yang menimpa kita itu, dan malahan kita letakkan kebergantungan kita hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala, maka nescaya jika sekiranya kita mati, Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita iaitu setingkat lebih tinggi daripada orang-orang yang mati syahid. Jadi muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan meneruskan pembacaan kitab kita, di mana pada malam ini merupakan malam yang pertama setelah beberapa bulan yang lalu saya membuat sedikit muqaddimah berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan sirah. Jadi pada malam ini seperti mana yang telah dipersetujui oleh kita bersama, iaitu kita akan menggunakan kitab yang ditulis oleh Asy-Syahid Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, iaitulah Fiqhus Sirah. Seperti mana yang kita semua sedia maklum, sebelum kita nak memulakan pembacaan kitab kita, kita terus kepada muka surat 17 bagi sesiapa yang ada kitabnya, kita terus kepada muka surat 17 Jadi sebelum saya nak memulakan pembacaan kitab ini, adalah terlebih molek, adalah terlebih elok jika sekiranya saya nak memperkenalkan iaitu penulis kepada kitab yang kita baca ini. Seperti mana yang kita semua sedia maklum bahawa penulis kitab yang kita baca ini, musannif ataupun yang menyusun atur kitab yang kita baca ini, ia adalah namanya iaitu Al-Allamah Asy-Syahid Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti. Beliau juga digelar sebagai Al-Allamah of the Levant ataupun Mufti Besar. Beliau ini adalah merupakan anak kelahiran iaitu di satu perkampungan di Turki, iaitu perkampungan itu dinamakan sebagai Cizre, di mana ia dilahirkan pada tahun 1929, dan beliau juga adalah merupakan seorang daripada etnik Kurdish. Dan seterusnya beliau telah merantau dan beliau telah tinggal di Syria, dan beliau telah menerbitkan hampir 60 buah buku, dan di antara buku-buku, di antara kitab-kitab selain daripada kitab yang kita baca pada malam ini, yang masyhur, yang telah pun diterjemah dengan pelbagai bahasa, yang pernah saya membacanya, iaitu antaranya ialah Ad-Din wal Falsafah, iaitu agama dan juga falsafah. Begitu juga di antara kitab-kitab yang lain, iaitu Allah Al-Insan, iaitu Allah ataupun manusia. Tetapi di antara karangan yang paling masyhur di Nusantara ini, hasil daripada penulisan oleh Asy-Syahid Dr. Said Ramadan Al-Buti ini, iaitulah buku yang sedang kita baca ini, buku yang sedang kita miliki ini, iaitulah Sirah An-Nabawiyah, iaitu satu buku yang berkaitan dengan perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di mana Dr. Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti, beliau adalah merupakan seorang yang terjun terus sebagai seorang pendakwah, dan beliau terlibat secara langsung di dalam menyampaikan pelbagai ilmu, dan beliau adalah merupakan salah seorang pensyarah yang sangat disegani di Universiti Dimashq, iaitu di Syria, di Damsyik Syria.
dan beliau akhirnya pada tanggal 21 Mac tahun 2013, iaitu lebih kurang 8 tahun yang lalu, di mana ketika beliau sedang mengajar di salah sebuah masjid di kota Dimash, lalu telah diletupkan bom di tempat beliau mengajar, menyebabkan hancur tubuh badannya, dan beliau telah pun syahid bersama-sama dengan cucunya dan juga beberapa orang ahli-ahli jemaah yang turut serta di dalam majlis ilmu tersebut, yang mana ketika itu usia beliau adalah 84 tahun, dan beliau telah pun disemadikan, jasadnya telah pun dikebumikan di pekarangan Masjid Al-Umawi di Masyiria, dan berhampiran dengan makam beliau, iaitulah pusara pejuang yang sangat terkenal, iaitulah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, kalau kita lihat bahawa tokoh yang sedang kita baca kitabnya inilah yang pernah dirakamkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menterjemahkan dan beliau telah memperolehi apa yang telah disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, iaitu tentang betapa sukarnya untuk kita menyampaikan Islam. Seperti mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan bahawa asyaddun nas bala al-anbiya, sedahsyat-dahsyat manusia yang akan diuji oleh Allah, yang akan berhadapan dengan pelbagai penderitaan di sisi Allah, iaitulah para nabi, para rasul Allah. Thummal amthal fal amthal, kemudian orang yang mengikuti jejak para nabi dan para rasul selepas daripadanya, dan orang yang mengikuti selepas dan selepas daripadanya. Maka kalau kita lihat sunnatul rasul dan juga sunnatullah, iaitu barang siapa yang hendak melakukan dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, pasti mereka akan diuji dengan pelbagai ujian yang sangat hebat, yang sangat dahsyat. Ada daripada kalangan para nabi yang mana mereka telah digergajikan kepala mereka sehingga terbelah dua. Ada daripada kalangan para nabi dan para rasul yang mana mereka telah disikat dengan sikat-sikat besi, lalu disikatkan tubuh badan mereka sehingga tertanggal daging-daging, tulang-tulang dan urat-urat saraf mereka. Ada daripada kalangan para nabi dan para rasul yang telah pun dikorek akan lubang lalu ditanam akan hidup-hidup mereka. Maka sebab itu kalau kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa khufatil jannah bil maqarih, jalan-jalan nak masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala ini penuh dengan ranjau dan duri, penuh dengan pelbagai kesusahan, penuh dengan pelbagai rintangan, penuh dengan pelbagai onak, dan penuh dengan pelbagai iaitu kepayahan. Wa khuffatin nar bisyahawatih, tapi jalan-jalan nak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala ini penuh dengan pelbagai keseronokan, penuh dengan keasyikan, penuh dengan kesyahwatan. Maka Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti telah membuktikan bahawa beliau telah mengakhirkan hayatnya, iaitu beliau telah pun dibunuh dengan sedemikian rupa, beliau telah pun dibom dengan sedemikian rupa, dan beliau telah pun diisytiharkan sebagai syahid di dalam waktu beliau mengajar. Jadi insya-Allah hasil daripada karangannya kita dapat baca, dan bukan itu sahaja, malahan kalau kita lihat hasil karangannya ini juga ianya sangat memberi kesan terhadap pengkaji-pengkaji selepas daripada itu. Cuba kita lihat sedikit apabila kita nak buat kajian berkaitan dengan sirah, di mana apa yang ditulis
oleh Asy-Syahid Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti ini, sebenarnya ia adalah merupakan mata rantai kepada perbincangan-perbincangan, pembukuan-pembukuan, pengkisahan dan juga pembongkaran kisah-kisah manusia yang sangat ideal, manusia yang sangat sempurna, iaitulah manusia yang bermukjizat, manusia yang wajib kita imani, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita renung sebentar, penulisan ataupun pengkisahan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ia sebenarnya telah pun bermula sejak daripada zaman tabi'in lagi. Di zaman para sahabat belum lagi ada pengkisahan, kerana mereka itu adalah daripada kalangan orang yang telah pun bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang pernah berjumpa dan malahan beriman, dan juga mereka iaitu pernah melihat akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apabila sampai kepada zaman seterusnya, iaitu zaman at-tabi'in, di mana zaman at-tabi'in ini iaitu satu zaman di mana mereka tidak dapat bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tidak dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka hanya dapat bertemu dengan para sahabat besar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam keadaan seperti itu, pada waktu itu, iaitu pengkisahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu diperkisahkan supaya masyarakat setelah daripada itu dapat memahami siapakah dia susuk tubuh yang ideal ini, siapakah dia manusia yang bermukjizat yang wajib diimani ini. Maka sebab itu bermulanya pembukuan, bermulanya penulisan pengkisahan berkaitan dengan sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, ia bermula di zaman tabi'in, iaitu bermula daripada Abban bin Uthman bin Al-Affan, iaitu anak kepada Sayyidina Uthman Affan, yang mana ianya bermula penulisan itu daripada tahun 32 Hijrah hinggalah iaitu meninggal beliau iaitu pada tahun 105 Hijriah. Kemudian penulisan juga telah dibuat oleh salah seorang daripada tabi'in, iaitu Urwah bin Zubair bin Awam, iaitu anak kepada salah seorang daripada sahabat besar baginda Rasulullah SAW yang dijanjikan syurga, iaitulah Zubair bin Awam. Di mana tuan-tuan sekalian, kemudian penulisan seterusnya telah disambung lagi oleh seorang lagi tabi'in yang bernama Wahab ibnu Munabbih. Dan kemudian kalau kita lihat, penulisan itu tidak terhenti, kemudian ia telah diteruskan oleh penulis-penulis selepas daripada zaman tabi'in, iaitu at-tabi'in. Seperti mana kalau kita lihat di antara kitab-kitab sirah, bagi sesiapa yang nak mengkaji, nak memahami, nak mendalami tentang ilmu sirah ini, mereka tak akan dapat lepas daripada membaca buku-buku yang sangat hebat, yang sangat sempurna, hasil daripada penulisan tabi'in yang sangat terkenal, iaitulah Muhammad bin Ishaq, ataupun terkenal dengan tulisan dia Sirah Ibnu Ishaq. Kemudian begitu juga kalau kita lihat, ada satu lagi penulis yang mana menjadi sumber rujukan utama kepada pengkaji-pengkaji sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitulah Abu Muhammad bin Abdul Malik, atau terkenal dengan gelaran Sirah Ibnu Hisham. Dan kemudian kalau kita lihat penulisan sirah ini berterusan, di mana setelah itu muncul penulis-penulis di abad yang ketiga sehinggalah di abad yang ke-10, seperti mana Tarikh At-Tabari yang ditulis oleh Muhammad Jarir At-Tabari.
kemudian Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah oleh Al-Imam At-Tirmizi, kemudian sehinggalah penulisan itu berurusan dengan pelbagai kaedah, dengan pelbagai tajuk, tetapi tidak bukan sasarannya ialah tubuh badan yang sangat mulia, iaitulah pengkajian terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kalau kita lihat penulis-penulis yang terkini seperti mana Al-Allamah Sa'id Abu Hassan Ali An-Nadwi, kemudian Said Husin Nasr, kemudian Muhammad Husin Haikal, dan ada penulis daripada kalangan berbangsa Melayu kita yang menulis yang sangat lengkap tulisannya, iaitu memiliki 5 jilid kitab dia, iaitulah Ustaz Mustafa Abdul Rahman. Dan insya-Allah malam ni kita akan meneruskan pembacaan kitab kita, iaitu kita akan meneruskan pada muka surat yang ke-17 insya-Allah, okey. Penulis memulakan pada muka surat 17 peranan dan perlunya riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memahami Islam. Penulis menyatakan bahawa apakah dia tujuan, apakah dia peranan kita membaca, kita mengkaji dan juga kita meneliti akan riwayat hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Lalu penulis mengatakan tujuan mengkaji riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan penganalisaannya bukanlah semata-mata untuk melihat kejadian-kejadian dan episod-episod yang bersejarah ataupun memaparkan cerita-cerita yang indah sahaja. Oleh yang demikian, tidak seharusnya kita menganggap kajian sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sama dengan membaca dan menelaah sejarah para pemerintah khalifah di zaman purbakala. Masya-Allah. Penulis cuba nak mengingatkan kepada kita, iaitu apabila kita mengkaji tubuh badan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu membezakan bahawa kita perlu tidak boleh menyamakan seperti mana kita membaca dan juga kita menelaah sejarah-sejarah para pemerintah, sejarah-sejarah tokoh-tokoh yang lain. Ini adalah tidak lain dan tidak bukan disebabkan kerana pembacaan kepada sejarah-sejarah yang lain, ia hanya sekadar mungkin untuk ilmu pengetahuan semata-mata, tetapi pembacaan terhadap pengkajian terhadap sejarah hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini perlu kita ikuti pembacaan dengan keimanan, pembacaan, pengkajian, dan di samping itu dengan perasaan penuh kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita lihat di mana tuan-tuan sekalian terdapat banyak sejarah-sejarah yang menceritakan tentang soal pemerintah khalifah-khalifah di zaman purbakala dahulu. Seperti mana kalau kita lihat pengkisahan dan juga sejarah terhadap tamadun Cina, di mana kita biasa membaca iaitu sejarah bermulanya tamadun Cina, seperti mana maharaja yang sangat masyhur pada waktu itu seperti mana Maharaja Shi Huangdi, iaitu daripada dinasti Qin. Saya yakin tuan-tuan semua dan kita semua kalau dulu zaman saya dulu buku sejarah dia tak sebut sejarah, zaman saya lah, zaman tuan-tuan saya tak pasti, dia disebut sebagai apa dia ada tu, tarawih, tawarih, bukan tarawih, jangan tarawih bunyi lebih kurang, tawarih, di mana tuan-tuan sekalian zaman saya dulu buku tawarih, kemudian barulah yang terkini dia disebut sebagai sejarah, sirah dan sebagainya. Kemudian begitu juga cuba kita renung apabila kita mengkaji tamadun Cina dahulu, waktu kita membaca berkaitan dengan sejarah Maharaja Shi Huangdi,
iaitu dinasti Qin, maka apa yang kita sertakan di dalam hati dan perasaan kita? Ia hanya sekadar satu pembacaan yang hanya memerlukan kepada untuk pengetahuan semata-mata. Begitu juga kalau kita lihat, kita juga pernah mempelajari berkaitan dengan tamadun Indus, Vedic India, tamadun India. Seperti mana saya baca tuan-tuan sekalian, sedikit tuan-tuan sekalian, berkaitan dengan sejarah Maharaja India yang sangat masyhur, yang telah pun membangunkan tamadun Indus itu tuan-tuan sekalian, iaitu Chandragupta Maurya, ataupun digelar juga dengan gelaran iaitu Maharaja Asoka. Saya yakin semua nama-nama ni adalah merupakan nama-nama yang pernah kita dengar, tapi saya yakin tuan-tuan semua mungkin dah lupa. Begitu juga tuan-tuan sekalian, kita juga pernah belajar berkaitan dengan tamadun Mesopotamia, di mana tamadun Mesopotamia ataupun tamadun Babylon, di mana dia juga telah pun mengemukakan di dalam tamadun itu seorang raja yang sangat masyhur yang namanya Raja Hammurabi. Dan begitu juga kita juga pernah belajar iaitu tamadun Mesir kuno, di mana seperti mana rajanya yang masyhur dengan gelaran Firaun. Dan begitu juga kita juga pernah mengkaji, pernah membaca iaitu tokoh-tokoh pemikir-pemikir yang masyhur di dunia, seperti mana Francis Bacon, Aristotle, Plato, Charles Darwin, Sigmund Freud dan sebagainya. Tetapi pengkajian dan pembacaan kita terhadap tokoh-tokoh ini tidak sama seperti mana bila kita membaca berkaitan dengan batang tubuh yang sangat mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Maka sebab itu penulis menyatakan di dalam paragraf yang kedua, tujuan pokok daripada kajian yang dimaksudkan, tujuan pokok kita membuat pembacaan terhadap sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini untuk apa? Ialah supaya setiap muslim dapat memahami, menganggap dan menggambarkan bahawa hakikat zahir dan juga hakikat batin de facto Islam semuanya teradun di dalam penghidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Seperti mana kalau kita lihat Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya di dalam surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, di mana sesungguhnya pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan sebaik-baik bagi kamu. Ini nak gambarkan kepada kita, tujuan kita nak mengkaji, tujuan kita nak memahami akan susuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini supaya dapat terzahir, supaya dapat kita mempelajari terhadap contoh tauladan yang paling sempurna. Tidak ada satu contoh yang lebih sempurna selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu penulis mengatakan bahawa gambaran dan anggapan ini akan timbul dan wujud setelah seseorang muslim itu dapat memahami dengan benar segala hikmah dan keistimewaan prinsip-prinsip dan dasar-dasar Islam satu persatu terlebih dahulu. Kemudian penulis menyebut lagi, menjelaskan lagi tegasnya kajian riwayat hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu usaha mengumpul hakikat dan intisari dasar-dasar Islam, kemudian memadan dan menyesuaikan dengan contoh-contoh Islam, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya perlu kita bahagikan tujuan-tujuan itu, maka bolehlah dibahagi seperti berikut. Ini penulis cuba nak membahagikan apa tujuan sebenarnya kita nak belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Lalu penulis telah meletakkan ada 5 tujuan sebenar.
Ya, ada 5 perkara sebenar yang kita nak perolehi apabila kita belajar sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Apa dia? Yang pertama dia kata, iaitu memahami peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerusi penghidupan dan suasana hidup baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri. Ini adalah untuk menentukan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan sebagai manusia pintar, tetapi ia adalah merupakan pesuruh Allah Subhanahu wa taala yang menerima wahyu dan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita jangan samakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini seperti mana manusia-manusia pintar yang lain, seperti mana Francis Bacon, seperti mana Aristotle, seperti mana Sigmund Freud dan sebagainya. Tetapi kita kena lihat bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini ia adalah merupakan manusia yang telah dikurniakan mukjizat oleh Allah. Malahan ulama telah bersetuju, bermuafakat mengatakan bahawa mengkaji dan memahami dan meneliti dan mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hukumnya adalah wajib. Hukumnya adalah wajib. Sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan sekalian di dalam rukun Islam, apabila disebut bunyal Islam ala khamsin, terbenanya Islam itu di atas 5 perkara. Bila kita mengaku bahawa diri kita ni sebagai seorang Islam, tuan-tuan sekalian, kita tak boleh lari daripada 5 dasar ni, 5 tiang ini, 5 pancang ini. Yang pertama sekali apa dia? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan bersaksi bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah merupakan pesuruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan sekalian, bayangkan perkara pertama sekali tuan-tuan sekalian, kita perlu kenal Allah, dan juga kita perlu kenal akan iaitu Rasulullah, iaitulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana kita katakan bahawa aku adalah sebagai seorang Islam jika sekiranya tuan-tuan sekalian kita tak kenal dengan Allah, kita tak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Dr. Yusuf Qaradawi di dalam kitabnya Malamihul Mujtama' Al-Muslim Alladhi Nanshuduh, ciri-ciri unggul masyarakat Islam yang sangat diidam-idamkan, di mana Dr. Yusuf Qaradawi mengatakan bukan namanya seseorang itu Islam, dan bukan namanya sesebuah masyarakat itu masyarakat Islam jika terserlah nama jika tidak terserlah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembimbing yang maksum dan juga model untuk diteladani, tetapi yang terserlah ialah nama-nama seperti Karl Marx, Lenin, Mao Zedong dan sebagainya. Jadi nak gambarkan kepada kita tuan-tuan sekalian, maknanya kita belum lagi dikatakan sebagai seorang Islam, kita belum lagi dinamakan sebagai sebuah masyarakat Islam kalau sekiranya kita tidak menyerlahkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memahami bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan pembimbing yang maksum dan juga model, role model yang wajib kita teladani. Maka sebab itu tuan-tuan sekalian, apabila diaju pertanyaan apakah hukumnya kita mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hukumnya tuan-tuan sekalian, ia bukan sunat, ia bukan harus, tetapi hukumnya adalah wajib ke atas setiap orang Islam untuk mempelajari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya, iaitu di dalam surah An-Nisa,
may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, iaitu barang siapa yang taat kepada Rasul sudah cukup, sesungguhnya ia telah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya tuan-tuan sekalian, bagaimana kita nak taat kepada Rasul sedangkan kita sendiri pun tak kenal dengan Rasul? Bagaimana cara kita nak kenal Rasul? Maka kita perlu mempelajari sirah ataupun latar belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, orang Melayu pernah sebut, ya Datuk ni, tak kenal maka tak cinta, betul? Jadi bagaimana nak lahir cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya kita tak kenal? Benda yang kita tak kenal, kita pasti tak akan sayang. Kita pasti kita tak akan cinta. Kita pasti kita tak akan suka. Sebab itu seorang pensyair Arab, ya, seorang pensyair Arab, dia pernah sebut, dia pernah nyatakan dalam nukilan syairnya, dia kata, in kana hubbuka sadiqan la ata'tahu inna muhibba lima yuhibbu muti'. Apa dia kata? Jika benar cintamu itu kepadanya, nescaya engkau akan taat kepadanya. Nampak? Jika benar dia kata kamu cinta betul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya kamu akan taat kepadanya. Lalu dia kata, sesungguhnya orang yang cinta kepada seseorang akan taat kepada apa yang disukai olehnya. Ia akan cuba nak mengenali akan apa yang dicintai olehnya. Liman yuhibbu muti'. Jadi nak gambarkan kepada kita tuan-tuan sekalian, bagaimana kita nak lahirkan perasaan keimanan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau sekiranya kita tak kenal akan susuk tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, maka sebab itu salah satu daripada tujuan kata di penulis, apabila kita belajar akan sirah ini, kita nak memahami akan peribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua pada muka surat 18, untuk apa? Supaya manusia seluruh dapat meniru dan mengikut satu contoh yang unggul dalam segenap lapangan hidup yang harmoni. Dari itu juga dapat dijadikan sebagai dasar-dasar hidupnya. Andai kata manusia ingin mencari suatu contoh terbaik yang bersifat universal, mereka akan dapat semuanya di dalam kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tak hairanlah mengapa Allah menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sebagai contoh kepada umat manusia. Untuk demikian, maka Allah telah menegaskan di dalam kitab sucinya, iaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kamu, iaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari akhirat, dan dia banyak menyebut-nyebut akan Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang kedua kita nak perolehi daripada pembelajaran, daripada kita meneliti pengkisahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, kita nak jadikan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu contoh tauladan yang terbaik bagi kita. Di mana tuan-tuan sekalian, kalau kita sedikit kita baca di dalam bab muqaddimah di dalam kitab usul fiqh tuan-tuan sekalian, di mana bila disebut sahaja tuan-tuan sekalian, antara salah satu daripada sasaran utama munculnya hukum-hukum Islam ini, yang mana kita ada hukum haram, ada hukum wajib, ada hukum harus, ada hukum sunat, ada hukum makruh,
ada hukum sah, ada hukum batal. Di mana tuan-tuan sekalian perkara itu muncul, tuan-tuan sekalian, terbit daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu mereka meletakkan apa dia konsep dia, ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam qawlan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan nabi sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil mu'minin. Apa dia? Ma udhifa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja yang diidhafatkan, apa sahaja yang disandarkan kepada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada qaulan, ucapan, au fi'lan, iaitu sama ada perbuatan Nabi Muhammad SAW, au taqriran, ataupun takrir, perlakuan Nabi Muhammad SAW, ataupun dia kata sifatan, sifat tubuh badan Nabi Muhammad SAW, hatta sehinggakan iaitu cara berjalan baginda Rasulullah SAW adalah merupakan rahmatan lil alamin. Cara tidur baginda Rasulullah SAW adalah cara tidur yang paling ideal, yang perlu kita ikuti, yang perlu kita contohi. Begitu juga cara bercakap Nabi Muhammad SAW adalah merupakan contoh yang ideal untuk kita ikuti. Malah cara buang najis baginda Rasulullah SAW pun, ia adalah merupakan cara yang sangat ideal untuk kita ikuti. Maka sebab itu kalau kita lihat tuan-tuan sekalian, Nabi Muhammad sallallahu ini adalah merupakan contoh yang sangat unggul. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah merupakan ia adalah dasar kepada tumpuan kehidupan kita untuk kita jadikan ia sebagai role model kepada kehidupan kita. Jadi muslimin dan muslimat yang saya hormati sekalian, pukul apa dah kita nah? Cuba kita lihat sedikitnya. Di dalam kita mengkaji tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, di mana ada kadang-kadang terbitnya hukum itu daripada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang terbitnya hukum itu daripada perbuatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang terbitnya hukum itu datang daripada takrir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab itu kalau kita lihat di mana pengkaji-pengkaji kepada tubuh badan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, tuan sekalian, mereka telah mengadunkan satu ilmu. Apabila kita nak mengkaji berkaitan dengan perbuatan, perkataan, takrir dan sifat tubuh badan Nabi Muhammad SAW ni, mereka telah adunkan tuan-tuan sekalian di dalam satu ilmu yang dinamakan sebagai mustalahul hadis. Iaitu satu ilmu yang mengkaji tuan-tuan sekalian, iaitu kaedah-kaedah, iaitu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu sesuatu yang terbit daripada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan tuan-tuan sekalian lihat nanti di dalam pengkajian mustalahul hadis berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, tuan-tuan sekalian, kita akan jumpa nanti perkataan-perkataan mustalahul hadis yang saya yakin tuan-tuan semua sudah pun memahaminya, seperti mana perkataan sanad, perkataan isnad, perkataan musannid, perkataan musnad, perkataan matan, perkataan riwayat, perkataan istikhraj, perkataan muhaddis, perkataan hafiz, perkataan hufaz, perkataan hakim. Kemudian kita juga nanti akan dapat memahami daripada sirah baginda Rasulullah SAW ni, nanti kita akan tahu pembahagian-pembahagian hadis Nabi Muhammad SAW ini, termasuklah hadis mutawatir, hadis masyhur, hadis mustafid, hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis marfu, hadis mauquf, hadis mursal, hadis maudhu dan sebagainya. Banyak lagi. Jadi semuanya ini tak lain dan tak bukan bersangkut paut dengan
tubuh badan yang sangat mulia, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagaimana kita nak mengetahui tentang perkara-perkara tersebut? Tak lain dan tak bukan, kita perlu sedikit sebanyak memahami akan iaitu sirah, ataupun kita perlu mempelajari akan sejarah tubuh badan yang sangat mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Jadi muslimin yang saya hormati sekalian, insya-Allah saya rasa cukup sekadar itu dulu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau sekiranya ada kelemahan ataupun sebarang kecacatan ataupun sebarang kekurangan daripada penyampaian saya, insya-Allah. Jadi sebelum berakhir, saya nak minta kebenaran sikit, seminit 2 minit. Di mana tuan-tuan sekalian, apabila berlakunya kekangan lockdown yang berpanjangan, PKP, PKPD, di mana tuan-tuan sekalian antara yang terjejas ialah Mahat Tafiz, tuan-tuan sekalian, termasuklah Mahat Tafiz saya, di mana saya ada 3 buah Mahat Tafiz, iaitu 1 di Batu Kurau, 2 di di Kota Barat, Taman Kota Barat, dan yang ketiga adalah di Taman Asam Kumbang. Lalu tuan-tuan sekalian, telah berbulan-bulan Mahat Tafiz tidak dapat beroperasi, sedangkan tuan-tuan sekalian, guru-guru saya, kaki tangan saya, terdapat 32 orang jumlahnya, seramai 32 orang. Jadi saya fikir tuan-tuan sekalian, saya susah, tapi saya fikir guru-guru dan kaki tangan saya lagi susah, di mana itulah mata pencarian mereka, itulah sumber mereka. Lalu tuan-tuan sekalian, saya berfikir, tak sampai hati kita nak kurangkan gaji mereka. Dahlah gaji mereka dah siap kurang. Lalu tuan-tuan sekalian, 5 sen pun kita tak kurangkan, iaitu gaji mereka. Tuan-tuan sekalian, cuba bayangkan kalau sekiranya seorang RM1,000 pun bermakna ada 32 orang kaki tangan, termasuk guru, termasuk warden, termasuk tukang masak dan sebagainya. Tuan sekalian, bermakna saya memerlukan RM32,000 sebulan. Itu baru duit gaji, belum lagi iaitu berkaitan dengan billing lagi, bil air, bil api dan sebagainya. Maka disebabkan kerana Mahat Tafiz saya tidak beroperasi lagi, sehingga ke hari ini tuan-tuan sekalian, saya tak dapat nak, orang kata, nak jaga, nak bela anak-anak hafiz ini. Lalu tuan-tuan sekalian, saya tukar profession sebentar. Hari ini saya tukar profession tu, saya bela binatang pula. Di mana tuan-tuan sekalian, alhamdulillah, di mana Mahat Tafiz saya di Batu Kurau, sekarang ni saya menternak hampir 1,500 ekor ayam kampung kacukan. Kemudian dengan itik ada lebih kurang dekat 300 ekor dengan kambingnya, dan sebagainya. Jadi hari ini tuan-tuan sekalian, saya pun tak tergamak nak buat hebahan hanya semata-mata untuk nak mohon derma tuan-tuan sekalian. Jadi sebab itu saya berfikir saya perlu buat sesuatu untuk saya dapat kembali untuk survival Mahat Tafiz saya. Maka hari ini tuan sekalian, kalau siapa berminat, saya ada bawa tuan-tuan sekalian, iaitu telur masin. Saya buat sendiri tuan-tuan sekalian. Di mana tuan-tuan sekalian, itik-itik yang bertelur, lalu saya masinkan telur tersebut dalam satu botol, ada 5 biji, harga RM6 sahaja. Kemudian tuan-tuan sekalian, bukan itu sahaja, saya juga menjual dia panggil sabun pencuci kristal, iaitu dalam bentuk bubble, dalam bentuk apa nama dia? Dia besar-besar ni dia panggil apa nama? Jadi tuan-tuan sekalian, sangat baik, sangat harum, dan sangat bagus kalau sekiranya nak mencuci akan daki-daki pakaian. Hanya campurkan dua butir je tu, yang besar-besar ni tu, ke dalam sabun
ke dalam mesin basuh, dan kemudian dia insya-Allah akan membersihkan satu mesin pakaian tersebut, tuan-tuan sekalian. Jadi selain daripada itu juga, tuan-tuan sekalian, hari ni saya tak bawa layam, tuan-tuan sekalian. Di mana kalau sekiranya tuan-tuan dah, insya-Allah saya akan lakukan penyembelihan. Seperti mana biasa, saya akan sembelih lebih kurang dalam 200 ekor untuk sekali penyembelihan. Saya sendiri yang sembelih. 200 ekor sekali penyembelihan. Saya akan masuk dalam WhatsApp group, habis insya-Allah. Kemudian saya tunggu pula 2 minggu pula, baru saya buat hebahan 200 ekor pula. Tunggu 2 minggu 200 ekor pula, tuan-tuan sekalian. Begitulah. Jadi itulah sedikit sebanyak sebenarnya apabila tuan-tuan membeli, sebenarnya tuan-tuan juga adalah menginfak, menyumbang kepada mahat tahfiz saya. Jadi saya rasa cukup sekadar itu dulu. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inni a'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa du'a'in la yusma'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah.